A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan membahaskan isu COVID-19 berkaitan masjid dan fiqh. Ahli kumpulan kami terdiri daripada yang pertama, Syahzah Atirah binti Sailan, Elias Sazali 1191842. Fatin Noizah binti Abdul Samad 1201431, Masyitah binti Rosdi 1201661, Muhammad Idham bin Haliyah 1191483, dan yang terakhir Puteri Nazirah binti Amran 1200114. Bolehkah kita memakai topi muka sewaktu solat jemaah di masjid? Pada asalnya, menutup muka ketika solat adalah makruh, tetapi ia boleh jadi harus apabila wujudnya keperluan. Solat sambil menutup mulut dan hidung pernah ditegah oleh Nabi dalam hadis. Anna Rasulullah SAW naha 'anis sadli fi sholati wa an yughatti ar-rajulu fah, yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah melarang melirikkan pakaian di dalam solat serta melarang seseorang lelaki itu menutup mulutnya di dalam solat. Hadis di atas jelas menunjukkan terdapatnya sirah larangan ke atas perbuatan menutup mulut semasa solat. Cumanya, ada para ulama berbeza pandangan sama ada larangan tersebut membawa kepada hukum haram ataupun makruh. Sebahagian ulama turut menyatakan menutup mulut dan hidung sewaktu solat adalah bercanggah dengan tata cara solat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Selain itu, perbuatan ini juga menyerupai perbuatan Majusi ketika mereka menyembah api. Atas dasar hadis dan juga sebab tersebut, perbuatan menutup mulut ketika solat menjadi makruh menurut majoriti mazhab, iaitu mazhab Syafi'i, Hambali dan juga Maliki. Para ulama juga berfatwa bahawa apabila wujudnya sebab yang kuat lagi muktabar seperti tidak tertanggung kesejukan yang amat sangat atau menutup mulut ketika menguap, hukumnya adalah harus untuk menutup mulut dan hidung sewaktu solat. Hasil daripada itu, keringanan dan keharusan turut diberikan kepada sebab mudarat yang besar, seperti bagi mengelakkan terdedah kepada virus COVID-19 sewaktu solat jemaah atau solat Jumaat. Hukum ini boleh dipakai untuk lelaki dan wanita. Keringanan ini juga turut terpakai sewaktu ibadah tawaf dan sa'i. Batuk, sesama dan bersin. Mereka dalam keadaan ini sebenarnya tidak perlu hadir ke masjid buat masa sekarang ini, kerana dengan kehadiran mereka ketika solat berjemaah di masjid boleh mengganggu fokus dan kehusyukan jemaah lain serta boleh mencetuskan kebimbangan jemaah yang sihat. Seperti di dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, jika kamu mendengar penyakit tak melanda di suatu kawasan, janganlah kamu masuk ke kawasan tersebut. Dan jika kamu berada di kawasan tersebut, janganlah kamu keluar dari situ. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, memendekkan bacaan imam. Mereka yang menjadi imam perlulah faham dan faqih akan situasi semasa. Oleh itu, mereka mestilah meringkaskan solat dan bacaan solat termasuklah bacaan khutbah. Ini adalah disebabkan oleh fakta yang mana kita perlu hindari dari terlalu lama berada dekat dengan orang yang berpotensi mengidap penyakit COVID-19. Daripada hadis Rasulullah SAW, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, fa inna fihim as-saghir wal kabir wad dha'if wal marid. Fa idza shalla wahdahu falyusalla kaifa syaa." Yang bermaksud, bila seseorang kamu mengimamkan orang yang ramai, hendaklah dia meringkaskan bacaannya kerana dia harus sedar bahawa di belakangnya ada kanak-kanak, orang tua dan orang sakit. Jika dia solat sendirian, bolehlah dia solat sepanjang mana yang dikehendakinya. Hadis riwayat Muslim.
Yang pertama, saya akan membahaskan ketidakperluan golongan berisiko tinggi dan kanak-kanak untuk ke masjid. Ia terdiri daripada kanak-kanak dan orang yang sudah berusia, iaitu orang tua. Yang pertama, orang tua yang memiliki imunisasi badan yang lemah. Yang kedua, kanak-kanak yang memiliki sistem imunisasi yang rendah dan tidak kuat untuk melawan jangkitan. Ini kerana kedua-duanya berisiko tinggi untuk dijangkiti penyakit berjangkit seperti COVID-19. Mereka diberikan keusuran dari menghadiri solat jemaah ataupun solat Jumaat pada waktu ini, atau juga mereka boleh hadir dengan memakai topeng muka hatta sewaktu solat dan membasuh tangan dengan kerap menggunakan sanitizer ataupun sabun. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud, sesiapa yang mendengar seruan azan kemudian tidak mendatanginya pergi ke masjid, maka tidak sempurna solatnya, melainkan disebabkan keusuran. Riwayat Ibnu Majah 793. Dalam sebuah riwayat yang lain, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan dengan keusuran? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, haufun au mardun, yang bermaksud perasaan takut ataupun sakit. Riwayat Abu Dawud 551. Maka jelas daripada hadis di atas bahawa perasaan takut atau sakit termasuk dalam kategori uzur yang membolehkan seseorang itu untuk tidak hadir pergi ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat secara berjemaah. Bahkan Syekh Islam Zakaria Al-Ansari yang merupakan tokoh besar dalam mazhab Imam Syafi'i berkata, waqad naqala al-qadi iyadun an ulama'i annal makhzum wal abrasa yamna'ani min masjid wa min salatil jum'ah wa min ikhtilatihima bin nasi. Yang bermaksud Al-Qadi Iyad telah menukilkan pendapat daripada para ulama yang menyatakan bahawa seseorang yang menghidap penyakit kusta dan sopak dihalang dari masuk ke dalam masjid dan dihalang untuk mendirikan solat Jumaat serta tidak dibenarkan bercampur dengan orang ramai. Rujuk kitab Al-Matalib Zakaria Al-Ansari 1215. Yang seterusnya, pejabat tangan antara jemaah masjid. Pada ketika ini, aktiviti pejabat tangan berjemaah di antara semua ahli jemaah juga adalah baik untuk tidak diteruskan kecuali mereka yang membawa sanitizer. Amalan pejabat tangan ini boleh menambahkan risiko pemindahan dari orang yang menghidap COVID-19 hasil dari bersin dan batuk yang ditahan menggunakan tangannya. Manakala perbuatan bersalaman antara dua orang Islam juga merupakan sesuatu yang dituntut di dalam agama. Ini seperti yang ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minnal muslimaini yataqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Yang membawa maksud, tidaklah dua orang Islam yang bertemu lalu mereka berjabat tangan bersalaman, melainkan akan diampunkan dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Riwayat Abu Dawud 5212. Dalam isu bersalaman, buat masa ini, keadaan di Malaysia sudah sampai satu tahap yang kritikal. Maka tidak dituntut untuk berusaha dengan sebaik mungkin bagi mengelakkan diri daripada menyumbang kepada penularan virus tersebut. Ini kerana sentuhan merupakan salah satu cara yang membolehkan virus
virus tersebut semakin menular. Oleh sebab itu, dengan cara tidak bersalaman adalah lebih sesuai buat masa ini sebagai jalan ikhtiyat, iaitu berjaga-jaga, dan juga cara atau inisiatif bagi mengekang virus ini dari terus menular walaupun pada asalnya ia merupakan satu sunnah. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan tentang penjarakan saf dalam solat berjemaah. Hukum penjarakan saf semasa COVID-19. Berkenaan dengan hukum menjarakkan saf antara makmum 1 atau 2 meter di musim Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, perlu dilihat kepada hukum asal merapatkan saf dalam solat. Hukum merapatkan saf dalam solat adalah sunat dan merupakan salah satu daripada sunat-sunat hai'ah. Ia bukanlah rukun atau sunat abad. Ini terdapat dalam sebuah hadis yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Luruskan saf-saf kalian, kerana meluruskan saf itu termasuk dalam sebahagian menegakkan solat." Ini berjemaah. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, luruskanlah saf-saf kamu, rapatkanlah bahu-bahu kamu, penuhilah jarak yang masih renggang, dekatkanlah tangan kamu dengan tangan-tangan saudara kamu, dan janganlah kamu biarkan kekosongan itu untuk syaitan. Sesiapa yang menyambungkan saf, maka Allah akan menyambungkannya. Sesiapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskan dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hukum asal bagi merenggangkan saf adalah makruh dan meluputkan pahala solat berjemaah berdasarkan hadis-hadis yang dinyatakan di atas. Akan tetapi, sekiranya merenggangkan saf tersebut dilakukan akibat keperluan, maka perkara tersebut tidaklah makruh atau diharamkan. Ini terdapat dalam kaedah fiqh yang menyatakan, maksudnya perkara-perkara darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Kaedah lain menyebutkan keperluan itu menduduki tempat darurat pada peringkat umum atau khas. Perkara ini boleh dikiaskan dengan solat di atas kursi yang menjadi kebiasaan bagi yang keuzuran diletakkan di bahagian belakang sekali pada saf dalam masjid. Oleh sebab itu, para ulama usul meletakkan kaedah hukum makruh itu hilang apabila wujud keperluan. Jadi berdasarkan daripada kaedah ni, kita dapat tahu perkara-perkara yang dimakruhkan dalam solat tak menjadi makruh apabila terdapat keperluan untuk melakukannya. Jadi daripada keterangan dan dalil-dalil ke atas ni, jadi hukum penjarakan saf 1 atau 2 meter antara makmum semasa PKPB ataupun semasa penularan wabak COVID-19 ni adalah diharuskan. Tambah pula, kalau solat berjemaah tu boleh membawa kepada penularan wabak pun, maka solat berjemaah itu sendiri tak boleh dilaksanakan. Okey, hukum ni saya ambil daripada Mufti Pahang. Okay, sekian, terima kasih. Okey, seterusnya adalah pengurangan jemaah. Okey, hanya beberapa orang sahaja yang dibenarkan hadir untuk solat Jumaat maupun solat fardu ketika COVID-19 ni. Beberapa pendapat menyatakan bahawa perbezaan bilangan jemaah ini berdasarkan pandangan ulama yang berbeza serta melihat kerangka fiqh pada sudut yang lebih luas. Okey, beberapa negeri sudah mengeluarkan arahan kebenaran solat Jumaat dan berjemaah dengan sebahagiannya membenarkan maksimum sebanyak 12 orang sahaja. Okey, mesti tertanya kenapa 12 jemaah? Okey, di sini asasnya 12 jemaah.
Okey, solat Jumaat dengan 12 jemaah sebenarnya ada asasnya, namun ia bukannya daripada pandangan Imam Syafi'i. Di sini mazhab Maliki pula jumlah yang wajib hadir bagi solat Jumaat ialah 12 orang, tidak termasuk imam. Okey, mereka berhujah dengan sebuah hadis daripada Jabir bin Abdullah yang menceritakan bagaimana ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba datang satu kafilah dagangan dari luar ke Madinah yang menyebabkan ramai sahabat meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah. Kata Jabir, lalu mereka berpaling untuk pergi ke kafilah dagangan tersebut, sehingga kan yang tinggal bersama dengan Rasulullah hanyalah 12 jemaah sahaja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, terdapat juga hadis Nabi yang menyebutkan tentang pengurangan jemaah. Okey, yang bermaksud sesiapa yang mendengar orang yang melakukan azan, maka tidaklah yang keuzuran menghalangnya dari mengikutinya untuk hadir solat berjemaah. Lalu para sahabat bertanya, apa maksud uzur? Jawab Rasulullah, ketakutan atau sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, ketakutan itu ada 3 jenis. Yang pertama, takut ke atas diri sendiri, takut ke atas harta benda, dan takut ke atas ahli keluarga. Justeru berdasarkan apa yang telah disebutkan, maka dibolehkan untuk meninggalkan solat Jumaat dan juga solat berjemaah ketika tersebarnya wabak COVID-19 ini, kerana ia merupakan suatu yang menakutkan.